Okey, saya move on kepada topik seterusnya. Akhirnya PAS Melaka akur guna logo PN, pastikan pertembungan tiga penjuru. Yang ni saya dah sebut tadi. Bagaimana dia nak pastikan pertembungan tiga penjuru itu tidak berlaku, sedangkan dia kata tak bertanding di kerusi di mana UMNO menang. Tapi bagaimana kerusi yang UMNO tak menang tapi UMNO still nak bertanding? Bagaimana pula dengan PPBM? Okey. Alright. Saya bawa satu kenyataan akhbar DAP, keputusan PKR amanah lamar bekas DUN UMNO adalah salah. Keputusan untuk PKR dan amanah lamar bekas DUN UMNO adalah salah menurut DAP. DAP hari ini menyuarakan bantahannya terhadap keputusan PKR dan amanah meneruskan lamaran kepada Idris Harun dan seorang lagi bekas ADUN UMNO menjelang pilihan raya Melaka akan datang. Seagungnya Lim Guan Eng berkata Jawatankuasa Eksekutif Pusat DAM DAP malam tadi memutuskan untuk menolak keempat-empat ADUN kumpulan Idris, tetapi mendapati parti itu hanya berjaya meyakinkan rakannya dalam Pakatan Harapan untuk menolak 2 sahaja. Ini susulan kenyataan Presiden PKR Anwar Ibrahim yang juga pengurusi gabungan itu berkata mereka masih lagi mempertimbangkan untuk mencalonkan 2 ADUN kumpulan Idris pada pilihan raya Melaka ini. Lim berkata DAP telah dikalahkan dalam perkara itu oleh PKR dan Amanah serta terpaksa mematuhi keputusan majoriti demi kepentingan perpaduan Pakatan Harapan. Namun begitu, ini tidak bermakna keputusan majoriti sebegitu sebelum itu adalah betul. DAP berharap akan ada kebijaksanaan dalam PH dalam menggesa sekutu kami untuk memilih mereka yang ikhlas terhadap aspirasi PH dan bukannya mereka yang bermotifkan opportunism politik semata-mata. Yang ini saya setuju. Sama ada DAP betul berkata bahawa dia tak setuju dan dia sudah mengatakan ketidaksetujuan itu, dan saya tahu DAP daripada awal tolak Nur Hizam. Tetapi saya setuju bahawa tidak wajar. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim kata bahawa peluang itu masih ada, tapi belum tentu beliau akan menimbang. Dan saya nampak benda ini adalah sebagai satu pemberat yang kita boleh katakan untuk beratnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak Idris Harun sebagai calon di sungai Udang itu, sebagai calon di Sungai Udang. Jadi pentingnya untuk kita nak memahami situasi dan suasana ini, bahawa sebenarnya hakikatnya kita telah lama di peringkat akar umbi menolak dan bersetuju dengan DAP dalam isu ini. Bersetuju dengan DAP dalam isu ini bahawa kita tidak boleh menerima. Kita tidak boleh menerima apa orang kata, kata-kata ini daripada terus bersama dengan kita. Kita tidak boleh menerima perkara tersebut. Kita tidak boleh menerima situasi ini, dan kita akan tetap mengatakan bangkangan dan bantahan kita. Bantahan kita. Tapi adakah benar DAP mengatakan demikian? That's beside the point. Poinnya adalah kita sendiri secara asasnya menolak. Kita sendiri secara asasnya mengatakan tak mungkin kita akan dapat menerima mereka yang kita tak boleh nak percaya. Ni macam ni tuan-tuan, saya selalu kata, what if kalau kita masuk pilihan raya ni, katakanlah kita menang, katakanlah kita ambil 2 orang ni lah, 2 orang ini, dan kita menang katakanlah daripada 14 kerusi, kita menang 16 kerusi. So kita menang 16 kerusi, 2 tumbang, 14 tak dapat bentuk kerajaan. 2 ni dia tarik seorang masuk, akhirnya mereka bentuk kerajaan baru bersama dengan dia ada parti, dia ada side. Kerana mungkin katakanlah kita kata Idris Harun menang, tapi disebabkan Pakatan Romang menang, kita tak lantik Idris Harun, kita lantik orang lain jadi ketua menteri. Ada tak kemungkinan bahawa mereka akan melompat? Kemungkinan itu ada. Kebarangkalian itu ada, dan kita tidak boleh menolak perkara ini daripada berlaku. Kita tidak boleh menolak kemungkinan ini. Kita tidak boleh menafikan benda ini daripada berlaku. Dan disebabkan oleh pertikaian seperti ini juga tuan-tuan, timbulnya parti yang dengan banyak sekali. Hari ini timbul satu what do you call that, satu berita lah, wallahualam cerita tu betul atau tidak, walaupun kita dah dengar lama. Zuraidah Kamaruddin nak buat parti baru dinamakan Parti Bangsa Malaysia. Dikatakan bahawa timbalan presidennya Zuraidah, timbalan presiden adalah Xavier, dan juga naibnya dikatakan adalah Larry Sem. Kenapa berkemungkinan demikian? Kerana sekarang ini kita kena faham, PPBM bersatu PAS dan juga UMNO adalah parti Melayu. Bila Larry melompat, dia nak pergi ke mana? Dia tak nak join gerakan. Bila Xavier melompat, dia nak pergi ke mana? Dia tak nak join gerakan. Gerakan bukan parti yang kuat. So dia kena ada satu parti
multiracial yang dia boleh pergi dan jadi pimpinan. Kalau dia masuk Kerakan, dia setakat jadi macai. Kalau dia setakat masuk parti yang satu lagi, dia akan setakat jadi macai. So dia perlu parti yang di mana dia boleh bergerak, dia boleh bentuk, dia boleh jadi pimpinan dan menentukan dia akan terus bertanding. Apa jaminan kalau dia masuk Gerakan dia boleh jadi calon? Tak ada jaminan. So ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang kita kena lihat. Dinamiknya politik akan berlaku dalam negara kita sekarang ini, sedang berlaku dalam negara kita sekarang ini, sehingga menyebabkan kita nampak bahawa berkemungkinan ramai kata-kata ini akan mati politik, bukan mati mati politik mereka, karya politik mereka akan mati. Dan saya nampak juga di Sarawak sudah ada ura-ura pertikaian dengan PSB umpamanya, Parti Sarawak Bersatu, PSB. Pertikaian dan pertikaman lidah di antara GPS dan juga Perikatan Nasional. Ali Biju akan bertanding atas tiket mana? Berkemungkinan Ali Biju akan bertanding atas tiket bebas, kerana GPS tidak akan bagi kerusi kepada Ali Biju. Ali Biju ini adalah bekas PKR yang melompat di kawasan Seratok, Parlimen dan Krian, kawasan Dun. Dan GPS bertanding di kawasan Dun dan juga Seratok. Tak mungkin mereka akan bagi laluan mudah kepada Ali Biju untuk bertanding di kawasan tersebut. So pertemuan ini suka atau tidak akan menyebabkan satu perpecahan yang amat besar. Jadi yang bersatu sekarang ini hanyalah Pakatan Harapan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya sebut, bahawa kita akan buat tour. Yang tour kita akan bermula pada 5 hari bulan ini, InsyaAllah. Jangan risau, saya akan berada di Melaka. Melaka, saya jalan seorang-seorang kat Melaka tu. Saya ambil gambar, saya ambil video, saya akan dekat Melaka. Kemudian saya akan buat live. Datanglah jumpa saya kat tempat live tu. Tuan-tuan jangan risau, akan ada saya kat situ. Saya dekat Afamosa ke, saya dekat kawasan Melaka, Pantai Kelebang ke, saya dekat Duyung tu ke, makan seafood kat situ ke. Datanglah, jom. Saya buat live kat situ. Jadi InsyaAllah siapa yang nak menderma, saya bersama dengan rakan-rakan saya. Tak ramai, rakan saya seorang aja. Ikut saya jadi driver saya. Gila-gila lah, kita penat. Sebelum saya akan bergerak ke Johor, untuk kita berjumpa dengan kawan kita di Batu Pahat, Johor, di kawasan Rengit, InsyaAllah. Jadi yang nak terus membantu saya, bolehlah menderma di akaun berikut. Saya tak ada live dekat dalam Twitter malam ini sebab saya ada meeting pukul 11 ni. Terima kasih kepada yang mendengar, rakan-rakan mendengar di Twitter, Facebook dan juga di YouTube. Terima kasih kepada yang share, terima kasih kepada yang like. InsyaAllah kita akan pastikan pengkhianat ini kita telungkup, kita benam, kita matikan kerjaya politik mereka. Pengkhianat tidak ada tempat di dalam jalan reformasi. Yang penting lawan, tetap lawan. Salam.